Ustaz. Ya, saya. Ustaz ada tengok video berkenaan dengan perkahwinan tak? Hak baru-baru ni. Ada, tapi tak tengok video-video lah. Tengok dia punya caption je ada lah. Tapi itulah. Awak hampa rasa macam mana? Tak, kalau tengok daripada video tu Ustaz, dari sudut pandang mana kita nak tengok? Daripada pengantinnya ke, daripada mak ayahnya ke, saudara maranya ke, macam mana Ustaz? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya macam ni, saya lebih suka kita setiap apa yang berlaku dekat kita hari ni, kita jadikan dia sebagai i'tibar. Maknanya jangan pandang kata, oh ni mak mertua. Kita kena pandang kata, aku kalau jadi bapa, aku kena jadi macam ni. Ini mungkin satu contoh, mungkin ada baiknya, ada tidaknya. So dalam suasana macam tu, saya just nak bagi tahu kata, okey, kita tak mau ambil peluang yang ada ni untuk kita hurai benda tu semua. Sebab kita bukannya meletup ke apa, panas ke apa, kita bukan. Kita nak bantu supaya kita bagi kat kawan-kawan kot-kot ada pengalaman yang mereka boleh ambil daripada kita. Apa dia? Yang pertama, saya suka share dengan orang kata, semua peringkat mesti ada ilmu. Sebab benda ni jadi disebabkan semua orang tak ada ilmu. Apa dia? Anak nak jadi menantu, kena ada ilmu. Seorang pemuda nak jadi menantu, kena ada ilmu. Seorang perempuan nak jadi menantu, kena ada ilmu. Ilmu menjadi menantu. Kemenantuan. Tak tahu betul lah. Tapi ilmu kemenantuan tu kena ada. Aku bawa reka lah perkataan tu. Mungkin lah. Jadi, lepas tu pula, suami nak jadi bapa. Dia suami. Lepas tu dah ada anak, dia akan jadi bapa. So, dia kena ada ilmu juga. Menantu nak jadi mak, kena ada ilmu juga. Dia tak boleh, dia bukan kira-kira ada anak saja kita dah bergelar bapa, Allah bagi malam tu wahyu muka kita bercahaya. Dah muka bercahaya pasal handphone duk main malam-malam bawah selimut. Bukannya wahyu sampai. Dia cuma nak bagi tahu kata kena belajar, kena ada ilmu. Bapa dah jadi bapa nak jadi mertua. Dia bapa kepada seorang anak, dia nak menjadi mertua kepada menantu dia. Kena ada ilmu. Dia tak boleh sasa kata bila anak dengan isteri, anak dengan anak ni kahwin, dia terus jadi mertua, terus Allah Ta'ala bagi wahyu kat dia jadi ada ilmu. Tak boleh. Dia mesti kena ada pengajian, mesti kena belajar. Dan yang finally apa dia? Daripada bapa nak jadi datuk, kena ada ilmu. Saya sebut yang lelaki dah, maksudnya yang perempuan sama lah. Macam dalam Quran pun dia sebut lelaki-lelaki, tapi perempuan sama jugalah kan. Macam orang yang beriman tu pakai wazan lelaki, tapi perempuan termasuk sekali lah. So saya bagi contoh, sebab kalau nak pakai mak, jadi saya bercelaru perkataan. So bapa nak jadi datuk, kena ada ilmu. Jadi pokok pangkai dia, semua benda akan menyelamatkan kita dengan ilmu. Itulah yang menyelamatkan kita. Dengan sebab apa? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Boleh faham? Settle. Yang kedua, yang ni suka kita kongsi juga. Apa dia? Perkahwinan ini adalah seni. Seni. So seni ni, contohnya huruf A lah. A kecil. Seni macam mana? Tak semestinya kita tulis A kecil bulat tarik. Ada orang tu main kat atas, pusing kat bawah. Ada orang dia buat lengkuan macam tu jadi A. Ada orang A dia sambung macam tu bungkuk dia. Faham tak? Jadi seni ni dia ada macam-macam. Sama juga dengan perkahwinan. Dia ada seni muamalat. Muamalat sebagai contoh, seni dia nak bercakap dengan mak mertua, tak semestinya pakai kaedah mak. Tak semestinya. Boleh tak dengan cara menghantar makanan. Boleh juga dengan cara, mak saya nak bincang dengan mak. Boleh juga dengan cara, banyak cara. Itu muamalat kita dengan mak bapak kita, mak bapak mertua kita. Sebab tu kita kena belajar benda tu. Sebab tu sebelum kahwin, kita kena serasi dengan mak bapak kita. Kita kena tahu. Sebab once dah kahwin, dia tak boleh patah balik. Aku terima nikahnya, contoh saya, aku nikahkan dikau, pak mertua saya kata, aku nikahkan dikau dengan anak aku Husna binti Muhammad Zahri dengan mas kahwinnya tunai. Aku terima nikahnya Husna binti Muhammad Zahri dengan mas kahwinnya sekian-sekian ringgit tunai. Sah. Lepas tu, boleh patah balik lah. Rasa macam nak kena pikir dulu lah. Dia tak akan jadi macam tu. Walaupun baru satu saat. So kita kena serasi. Sebab tu kita perlu fasa pertunangan. Bukan fasa pertunangan tu untuk nak keluar berdua-duaan saja. Walaupun benda tu saya kata benda tu salah. Bukan saya meraihkan benda tu. Cuma nak beritahu bukan fasa tu saja. Dia kena kenal mak bapak mertua, kena kenal mak bapak sendiri, macam mana fasa dia. Kalau sebelum berkahwin pun kita tak dapat menyatukan, macam mana kita boleh ada mimpi supaya bila kita dah kahwin nanti akan bersatu. Nampak? So dia kan ada seni. Seni muamalah, seni pujuk memujuk.
Biasalah bapa Husna tak serasi dengan saya. Puzi tak serasi dengan Husna. Saya tak serasi dengan Puzi. Standard lah. Mana boleh sama. Kalau kita semua sama, kan Allah dah cakapkan dalam Quran, aku boleh buat semua manusia sama, tapi aku tak mau buat macam tu. So Allah memang buat kita tak sama. Ini kita kata, boleh tak kalau kita semua jangan bergaduh? Mana boleh, Allah sebut dalam Quran. Ba'dukum li ba'din adu. Kita mesti akan bergaduh. So kita bukan nak fikir jangan bergaduh tu. Macam mana nak selesaikan? Pujuklah. Ada kaedah dia. Ada orang Puzi mungkin cara pujuk dia ajak pergi makan tempat sedap. Husna mungkin cara pujuk dia dengan bagi jewelries, emas ke apa semua. So cara memujuk tak sama. Okey, boleh dapat tu seni. Yang ketiga apa dia? Seni kautim. Seni kautim kena ada dalam perkahwinan. Dia kena pandai kautim. Boleh mak. Alamak, boleh lah. Ayah, boleh tak? Dia kena ada kautim tu. Kena ada seni dia juga. Dan sebagainya. Seni tak dapat anak. Seni itu, ini, apa semua. Dia ada seni dia. Yang faham? Tak faham sudah. Hampa tak faham kan? Seni dapat anak ni hanya orang-orang yang tertentu saya boleh senyum. Dan seterusnya. Yang ketiga dan yang terakhir kali ni saya kongsi apa dia? Kahwin adalah menyatukan di antara dua. Saya abang macam tu je. Kahwin menyatukan di antara dua. Dua orang, dua keluarga, dua masyarakat. Yang mana kedua-duanya ni tak akan berbeza walaupun negeri sama. Saya dengan isteri saya negeri yang sama, Pulau Pinang. Tapi dua keluarga yang berbeza. Sama juga. Husna mungkin dengan pasangan, ini mungkin dengan pasangan. Kita nak menyatukan dua benda. Jadi nak menyatukan dua benda ni bukannya satu benda mudah. Sebab apa? Sebab siapa yang menyatukan silaturahim, ganjaran dia adalah nak dapat syurga takkan kot. Jom kita berkawan-kawan. Alhamdulillah dah bersaudara seronoknya. Syurga milikku. Tak, dia bukan macam tu. Tolong. Dia susah. Dia nak jaga hati ni, nak perbetul ni. Bayangkan macam mana Nabi menyatukan Aus dan Khazraj. Lagi gila. Sebab dua yang memang daripada berkurun lamanya berbunuhan. Tahu-tahu Nabi boleh bagi mereka syekh duduk dan kekalkan mereka. Macam mana cara nak kekal? Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Tidak ada orang yang lagi betul cara hidup dia, keadaannya, gaya hidup dia, melainkan yang Islam kepada Allah. Maksudnya Islam tunduk wajah dia pada Allah. Okay, clear. So balik kepada pembincangan kita untuk isu yang berlaku sekarang, untuk kawan-kawan di luar sana, semua yang mana yang nak berumah tangga, ingat 3 perkara penting ni. Yang pertama, semua peringkat kena ada ilmu. Yang kedua, yes, perkahwinan adalah dan yang ketiga, perkahwinan akan dan ini bukan kerjamu. Sebab tu Allah tutup ayat yang terakhir. Allah kata apa? Watawasau bis sabr. Mesti kena sabar. Itu kunci dia. Hadza wabillahi taufik. Nak pandang daripada sudut mana tadi tu? Semua sudut kena pandang. Sebab saya seorang anak, seorang suami, seorang menantu, seorang bapa, seorang datuk. Boleh tak? Yang penting setiap peringkat kena naik ilmu dia. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Selesai. Bila nak kahwin?